Siapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan ke syurga. Orang yang berjalan menuntut ilmu tanpa mengira apa ilmu yang dia akan belajar, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati ahli jawatankuasa, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan para pegawai masjid, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita menunaikan kewajipan kita pada pagi ini di masjid yang indah dan permai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita di sini dengan menggunakan kitab ringkasan daripada hadis Sahihul Bukhari. Dan kita berada pada hadis yang ke-10. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan ke syurga. Orang yang berjalan menuntut ilmu tanpa mengira apa ilmu yang dia akan belajar, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke syurga. Hadis yang seterusnya yang berkaitan dengan hadis yang ke-11, yang ke-10 ini ialah hadis daripada Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada dia, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan dia faham dalam urusan agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu ini merupakan pelita kepada kehidupan. Kebelakangan ini kita berada dalam zaman revolusi teknologi maklumat, di mana maklumat yang dimiliki oleh manusia ni cukup banyak dan sangat berkembang kebelakangan ini. Benda yang kita tak tahu, dengan beberapa klik kita sudah dapat tahu semua perkara. Benda yang dulu, zaman-zaman dulu susah kita nak tahu, sekarang semua sudah tersingkap, sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Ini perkembangan teknologi yang ada pada hari inilah yang menyebabkan ilmu cukup berkembang, maklumat cukuplah banyak. Kalau dulu budak-budak sekolah mungkin tak tahu banyak perkara, berusia dalam contohnya 9 tahun, 10 tahun. Dulu main guli lah. Main guli, main getah. Tak tahu cerita tentang antarabangsa. Baru-baru ni saya ada sembahlah dengan kawan-kawan tentang Korea. Anak saya darjah 3, dia tanya, "Ayah nak pergi Korea Utara ke Korea Selatan?" Oh, soalan dia lain macam kau ni. Tanya
Kenapa ayah nak pergi Korea Selatan? Kalau pergi Korea Utara, ayah nanti kalau pergi sana dia tak boleh nak keluar. Sebab sana tertutup. Tak ada kebebasan. Darjah 3. Cakap tentang Korea Utara, Korea Selatan. Dulu kalau kita darjah 3, umur 9 tahun masa dulu, kita sembang apa tuan-tuan? Tak ada cerita Korea Selatan, Korea Utara ni, tak ada. Cerita pasal tangkap ikan, guli, itulah kot pada masa dulu-dulu. Sekarang dalam era teknologi maklumat dah banyak, ilmu dah banyak. Cuma dalam era teknologi maklumat dan ilmu yang banyak ini, kita menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, ilmu banyak, maklumat banyak. Tetapi adakah dengan ilmu yang ada itu, maklumat yang ada itu, menyebabkan kita beramal dengan ilmu ataupun sebaliknya? Banyak benda yang kita tahu. Saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu. Dengan beberapa klik pun kita boleh tahu macam-macam perkara. Lalu hadis ni menyebutkan sesiapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga. Tetapi takkanlah semudah itu kalaulah ada ilmu, tetapi ilmu itu tak digunakan pada jalan yang betul. Antaranya tidak beramal dengan ilmu. Tahu banyak. Yang kedua, tahu banyak tapi suka bergaduh, berjidal. Suka untuk berdebat. Dan debat itu tak menghasilkan apa-apa tujuan ataupun manfaat pun, lebih kepada untuk menaikkan diri sendiri ataupun untuk nak tunjuk dia lebih hebat. Suka berjidal, suka berdebat, suka bergaduh dengan orang. Ini yang disebutkan dalam kitab Al-Ihya, man talabal ilma, sesiapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk dia setara dengan ulama, waliyumariya bihis sufaha, dan dia nak merendah-rendahkan orang-orang yang bodoh, dia nak permainkan, pelekehkan. Auliya srifa wujuhan nas, ataupun dia nak tunjukkan kemasyhuran. Ini bukan matlamat daripada ilmu. Ilmu banyak tetapi tidak menghasilkan matlamat daripada ilmu. Tujuan daripada ilmu ialah untuk beramal, bukanlah untuk nak berdebat seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Walaupun hadis ni ada dipertikaikan kesahihannya, tetapi maksudnya betul. Maksudnya betul. Orang yang menuntut ilmu untuk dia nak setara dengan ulama, merendah-rendahkan orang-orang yang bodoh-bodoh, dia nak pelekeh, nak permain, ataupun dia nak tarik supaya nampak dia hebat. Ini bukan matlamat daripada ilmu. Yang ketiga yang menjadi masalah kepada ilmu ni ialah mereka yang belajar ilmu, tetapi ilmu yang dia ada itu, dia suka bercakap tentang masalah. Suka bercakap tentang masalah dan tidak bercakap bagaimana menyelesaikan masalah. Dia komen sana, komen sini, kan, cakap sana, cakap sini, tetapi cakapnya itu tidak dapat. Dia punya penghujung ni apa sebenarnya yang nak diselesaikan. Memang kalau nak dicakapkan, banyaklah nak dicakap. Tetapi apa penyelesaiannya terhadap masalah jalan, masalah longkang contohnya, masalah itu, masalah ini, sama ada bersifat peribadi, bersifat masyarakat, bersifat negeri, bersifat negara, apa at the end yang boleh kita jadikan sebagai panduan ataupun penyelesaian kepada masalah. Ini ilmu ada, tetapi ilmu itu dibimbangkan tidak digunakan pada jalan yang betul. Dan yang keempat ialah ilmu ini ada, tetapi ilmu itu tidak membawanya kepada kebenaran. Ilmu banyak,
dia punya pangkatnya tinggi, dia punya PhD-nya mungkin 2-3 PhD. Tetapi sejauh manakah ilmu yang dia ada itu membawa seseorang itu kepada kebenaran. Tujuan daripada ilmu ialah untuk nak bawa manusia kepada kebenaran. Hadis yang kita bacakan tadi ni, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah Taala bila inginkan kebaikan kepada seseorang, dia faham kepada agama. Dia faham kepada agama itu, yang akhirnya dia dapat bawa ilmu itu kepada kebaikan dan kebenaran. Itulah matlamat daripada ilmu. Dan yang kelima ialah matlamat daripada ilmu ialah supaya dia boleh buat. Dan masalah dalam ilmu ini apabila dia banyak maklumat, tetapi maklumat yang dia ada itu maklumat yang tidak membantu hidupnya. Maklumat yang dia ada, macam-macam maklumat yang dia ada, tetapi maklumat yang dia ada itu tidak membantu menyelesaikan urusan hidupnya. Kan? Dipanggil dengan maklumat sampah. Bukan tak maklumat, bukan tak betul-betul, tetapi maklumat tersebut tidak membantu seseorang dalam kehidupannya. Kita pun tuan-tuan dalam maklumat yang ada sekarang ni dipanggil dengan spam. Maklumat yang tak apa-apalah yang masuk dalam phone kita, yang masuk dalam email kita, yang masuk dalam WhatsApp dan sebagainya. Kan? Maklumat yang sensasi. Maklumat yang sensasi ni maklumat yang kita suka baca. Tapi tahu pun tak ada memberi erti, tak tahu pun tak ada apa-apa pun. Just seronok-seronok je. Kan? Melarut dalam perkara berkenaan. Seronok dengar cerita kenapa berita pelajar ataupun pemuda 25 tahun kahwin dengan opah 65 tahun. Ui, kenapa ni? Nak tahu kenapa orang mana? No, rupanya orang daripada Mexico tu. Kan? Tak ada kaitan dengan kita pun. Kita pun seronok nak baca panjang-panjang. Oh, daripada Mexico, daripada sana. Bukan orang Malaysia pun. Tak ada kaitan pun dengan kita. Kita suka baca. Banyak maklumat yang kita ada. Maklumat yang penting, maklumat yang perlu untuk kita tahu, kadang-kadang maklumat itu tak sampai kepada kita dan kita tak mengusahakannya. Kenapa tak sampai? Kerana memang maklumat yang sampah ini, maklumat yang tak apa-apa ni, bukanlah salah, tapi tak apa-apa. Yang tak membantu. Dia memang sampai kepada kita. Memang dicari pembaca-pembacanya. Dalam istilah sekarang disebut sebagai newsworthiness. Maklumat yang berharga. Daripada perspektif penggerak-penggerak media ini, ataupun pemilik-pemilik website yang memang sengaja untuk nak bagi jadi orang baca, dia akan bagi maklumat yang wow, maklumat yang sensasi supaya kita baca. Bila kita baca itu, kan, dia akan menguntungkan dia dari sudut dapat klik, dapat pulangan. Tetapi kita, apa yang ada pada kita, dan persoalannya, adakah itu termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini? Man salaka tariqan, orang yang menjalani jalan, yatlubu bihi ilman, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala mudahkan jalannya ke syurga. Tentulah tuan-tuan, bagi orang yang menjalani ilmu yang boleh bawa dirinya ke syurga ini, ada mempunyai ciri-cirinya, mempunyai kaedahnya supaya dia akan dapat ilmu yang dia ada itu ilmu yang benar-benar bermanfaat. Dalam kitab Hidayatus Salikin yang saya cuba ubah suaikan, dia punya susunannya itu, saya dapati ada 7 ilmu, ada 7 ciri ilmu yang bermanfaat. Kita pun dengar satu hadis Rasulullah berkaitan dengan 3 golongan ataupun 3 yang boleh membantu kehidupan selepas mati. Kan? Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. So bagaimanakah ilmu yang dimanfaatkan untuk kita
dan untuk orang lain, sehingga boleh dia memandu hidup kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mempunyai hala tuju hidup yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengenalkan seseorang itu dengan Tuhannya. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dapat mengenalkan seseorang itu dengan Tuhannya. Tak semestinya dalam pengajian Islam, tak semestinya jadi ustaz, tak semestinya ilmu nak kenal Tuhan ni ilmu tauhid. Tetapi dalam ilmu-ilmu yang lain yang boleh diambil pengajaran, matlamat daripada semua ilmu ini ialah untuk mengenalkan manusia kepada Tuhan. Dalam ilmu sains, dalam ilmu teknologi, akhirnya manusia perlu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Saintis tidak mencipta, Allah Ta'ala pencipta. Hebat mana pun manusia tidak disebut sebagai pencipta, Allah Ta'ala sebagai pencipta. Kan? Lalu ilmu yang dia belajar dalam apa jua bidang yang dikaji, yang diusahakan itu akhirnya perlulah matlamat akhirnya. Bukan sekadar nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dapat menjadikan dia orang yang takut kepada Allah. Barulah tercapai matlamat daripada ilmu. Kan? Kalaulah ilmu yang ada ni lebih untuk nak bergaduh dengan orang, nak tunjuk pandai, nak jadi hebat, nak merendahkan orang, maka ini bukan matlamat daripada ilmu. Kan? Dalam apa jua bidang sekalipun tuan-tuan. Dalam bidang matematik, dalam bidang sains, dalam bidang astronomi, dalam bidang sukan ke apa juga bidang, at the end matlamat kita ialah untuk kita dapatkan ilmu ini bagi mengenalkan kita dengan Allah dan bagi mendekatkan dan bagi menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua matlamat daripada ilmu ialah menambah penglihatan tentang kelemahan-kelemahan diri. Bila kita bercakap bab ilmu, bukan sekadar kita tahu kelemahan orang lain, memperbodohkan orang, kan? Tetapi sebenarnya dia lebih untuk kita mengenali kelemahan diri. Orang yang banyak tahu sebenarnya ialah dia merasa tak tahu. Orang yang banyak tahu, dia rasa banyak yang dia tak tahu. Orang yang tertipu dengan ilmunya apabila dia rasa dia banyak tahu. Dia rasa dia banyak tahu, maka timbullah kesombongan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu diberikan ilmu hanya sedikit saja oleh Allah. Kan? قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Dalam akhir surah Kahfi disebutkan, kalaulah manusia ini mempunyai menulis, kan, jadikan lautan itu sebagai dakwatnya, tak habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya dan luasnya kita sedikit ilmu. Kalaulah dia rasa dia banyak tahu, maknanya dia memang tak tahu. Kerana orang yang tahu ini, dia akan rasa dia tak tahu. Bila dia rasa dia tak tahu, dia ada proses penambahan ilmu, membaca, dia rasa dia rendah diri, dia rasa dia perlu dibimbing. Ini orang yang banyak ilmu. Tapi kalau dia ilmu tak ada, sembangnya lebih. Kan? Tuan-tuan, kalau orang yang sembangnya lebih, kan, cakapnya berdegar-degar, kan? Orang sekarang sebut gajah pun terbang kalau sembang dengan dia. Kita, ya je lah. Kan? Nak cakap pun malas. Tapi itulah realiti yang ada, kerana tujuan daripada ilmu ialah untuk kita lebih mengetahui kelemahan diri dan akhirnya menyebabkan kita menjadi tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan ialah bila kita tahu ilmu ini, kan, menyebabkan kita menambahkan pengetahuan kita tentang amal ibadat kepada Allah. Dia kajian dia pasal air, kan, H2O, air ni kalau bercampur dengan minyak jadi apa, kalau begitu begini, dia banyaklah dia tahu kajian tentang air. Tetapi bila dia ambil air semayang,
Ambil air semayang dalam cebok. Tak betul dari sudut air mustakmal, air mutlak. Dia kurang faham tentang bagaimanakah air mustakmal dan air mutlak. Tahu tentang air, pengetahuannya sangat mendalam, dalam ilmu dia. Tetapi dalam bab ilmu agama ini sangatlah nipis ilmunya. Tuan-tuan yang dimati Allah, ilmu ini ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini dia tak statik. Dia tak statik. Statik ni maksud saya ialah kalaulah dia kita belajar di sekolah, anak-anak kita belajar di sekolah kafar, belajar tentang semayang, belajar tentang puasa, kan? Memanglah dia belajar, budak-budak ni belajar tentang semayang dan puasa. Itu adalah fardu ain bagi mereka. Tetapi untuk kita sebagai orang yang sudah dewasa, fardu ain kita dia akan meningkat daripada masa ke semasa. Dia tak statik setakat itu sahaja. Dia akan meningkat. Kalaulah dia seorang manager bank, fardu ain dia kena meningkatkan pengetahuan dia tentang ilmu perbankan, nak buat report, nak presentation, nak buat analisis, nak buat apa sebagai manager bank. Kalau dia mungkin seorang yang profesor, mungkin dia perlu tahu tentang statistik, tahu tentang analisis data, tahu sebab itu adalah bidangnya. Fardu ain kepada dia. Kalau dia seorang yang katakan dia seorang orang kampung nelayan, dia perlu tahu ilmu yang berkaitan dengan tangkap ikan. Yang orang lain tak perlu tahu. Dalam bidangnya masing-masing dia akan meningkat daripada masa ke semasa. Dia tak statik. Supaya akhirnya apabila kita berada di posisi mana yang kita berada, kita akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab kita dengan baik. Dan ini menggambarkan bahawa ilmu fardu ain yang ada pada saya, walaupun asasnya kita belajar semayang, puasa yang basic yang belajar di sekolah itu, tetapi dalam masa yang sama, oleh kerana saya ni seorang guru, maka saya kena tahu ilmu perguruan. Ini yang berkaitan dengan kereta, mekanik, dia kena tahu. Fardu ain masing-masing. Meningkat daripada seseorang ke seseorang dan berbeza daripada seseorang ke seseorang. Ini fardu ain yang kita kena tahu kerana kita diberikan amanah tugas dan tanggungjawab. Jadi kita taklah rasa ini fardu ain sekolah kafar je. Tak, kan? Sekolah kafar ya, itu basic masing-masing. Itu pun kadang-kadang tak lepas. Kan? Disebutkan tadi contohnya ambil semayang dalam cebok tu contoh mudah lah. Nak menggambarkan mungkin ada orang yang terlepas pandang dalam soal-soal sedemikian, tetapi kajian bab air cukup mendalam, kan? Jadi ini kita kata bila kita menjadi orang yang berilmu tetapi menambahkan pengetahuannya, menambahkan keilmuannya dalam aspek-aspek agama dan juga dalam aspek yang lain yang berkaitan dengan perkara yang perlu untuk dia tahu dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan. Yang keempat ialah ilmu yang bermanfaat dia mestilah menambah kefahamannya dalam urusan menegakkan agama. Maksudnya ialah kita tak mungkin nak tahu semua perkara. Kita tak mungkin nak tahu semua perkara dalam agama ni, sangat luas. Perbincangannya, ya Allah, macam-macam. Kan? Saya pun tak semua yang tahu pun sedikit. Kan? Dalam bidang tasawuf, dalam bidang usul fiqh, dalam bidang hadis, saya tak tahu semua perkara. Tahulah sikit yang Tuhan bagi, sikit yang Tuhan tahu, yang diberikan ilmu kepada kita. Tetapi walaupun sedikit itu, kefahaman kita tentang agama ini perlu ada. Apa maksud kefahaman agama? Kefahaman agama ni yang menjadikan kita apabila kita melihat sesuatu fenomena dalam kampung, dalam masyarakat, dalam keluarga, tempat kerja, kita rasa macam tak kena je perkara ni. Macam tak kena je perkara ni. Salah ni. Kan?
Walaupun mungkin dia taklah tahu dalilnya, tapi dia rasa benda ni tak kena. Sepanjang ilmu yang dia ada, pengetahuan dia yang dia ada, pembelajaran, pembacaan yang dia ada tentang perkara ni sangat tak kena dari sudut agama. Kan? Ini menyalahi kita kata tuntutan agama. Dia faham tentang perkara berkenaan. Tengok sesuatu yang maksiat ke, yang apa, dia rasa tak kena ni. Kan? Dan kefahaman itulah tuan-tuan yang disebutkanlah hadis ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan bagi dia faham dalam urusan agama. Faham dalam urusan agama ini, kan? Bererti dia reti, dia tahu. Bila dia tengok di kampung dia, ini ada benda kugiran ni, ini macam tak kena je. Dia tengok benda ni macam maksiat ni tak betul ni. Dia tengok ini perlu ditambah baik dari sudut ini. Ini kefahaman dari sudut agama yang Allah Ta'ala berikan hasil daripada pembacaan. Lama dia berada dalam pengajian, akhirnya dia akan dapat faham dalam urusan agama. Ini yang Allah Ta'ala disebutkan oleh hadis Rasulullah. Orang yang baginda inginkan kebaikan kepada dia. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan, apabila dia menggunakan ilmu ini yang akhirnya dia tahu tipu daya syaitan. Dia tahu tipu daya syaitan dan iblis. Kita pun tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tipu daya syaitan dan iblis ni cukuplah banyak. Makhluk yang paling kreatif, syaitan lah. Kan? Dia pandai menyesatkan kita, pandai mengusik kita, pandai mendorong kita, syaitan lah. Kan? Lalu syaitan inilah yang perlu untuk kita ketahui bagaimanakah kaedah, cara, kan? Dan perlu diperingatkan. Kadang-kadang bukan tak tahu, kita pun tahu, tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu. Kan? Perlulah kepada tazkirah, perlulah kepada ingatan. Dan tazkirah ni pun satu tuan-tuan. Tazkirah ni, dia bukan benda baru. Tazkirah ni, orang bagi tazkirah kuliah, kadang-kadang bukan benda baru. Benda lama yang diulang-ulang. Walaupun benda lama yang diulang-ulang, tetapi benda lama ini penting untuk hidup kita. Tazkirah ni, dia tak semesti benda baru. Kalau nak benda baru, kau sambung belajar peringkat PhD, Master, kan, cari bidang baru, baca jurnal, itu bukan jumpalah benda-benda baru. Tapi bersifat tazkirah tak semesti benda baru. Di kuliah-kuliah agama di masjid-masjid ni, kan, kita dengar benda tu je Ustaz, tak ada benda lain ke, sebut ilmu, semayang, puasa. Orang belajar pasal semayang ni tuan-tuan, daripada muda sampai ketua kita belajar pasal semayang. Kan tuan-tuan? Belajar tentang semayang ni, kita belajar daripada muda sampai tua, kita belajar bab semayang. Tak habis-habis lagi ke bab semayang yang belajar ni, tak habis-habis lagi ke bab semayang. Kan? Bukan belajar tentang semayang itu, bukan tentang bacaan itu, tetapi penghayatan itu. Kan? Kita belajar tentang semayang, benda yang sama mungkin berulang, kitab yang sama kita berulang 10, diajar. Untuk menjadikan kita rasa lebih penghayatan tentang perkara itu. Bila adanya penghayatan itulah yang akan menambahkan kefahaman. Penghayatan ini bukanlah masa setahun. Saya pun dah sebut sebelum ini di sini. Nak bagi jadi kita menghayati satu-satu semayang ini, kan, bukan setahun. Tuan-tuan pergi datang masjid pada hari ini, bukan baru hari ini tuan-tuan datang. Tuan-tuan semayang sunat sebelum subuh tadi, bukan hari ini baru tuan-tuan buat. Perkara ini telah pun diusahakan mungkin 5 tahun sebelum ini, 10 tahun sebelum ini, 20 tahun sebelum ini supaya menjadikan kita ikhlas. Dan ini memerlukan kepada istiqamah dan timbullah tazkirah tadi. Pengulangan itu supaya menjadikan kita faham dan supaya kita menghayati dalam soal-soal agama. Bila berlakunya pengetahuan, dia adalah level yang pertama. Level yang seterusnya adalah penghayatan, kan, perasaan, dan kita menghayati semua ilmu yang kita ada itu memanglah mengambil masa yang lama. Jadi
bila kita ada penghayatan-penghayatan itu, dapat menghindarkan diri daripada tipu daya syaitan. Bila diberikan tazkirah, kita akan dapat ingat, saling ingat mengati antara satu sama lain, dan akhirnya kita akan dapat terhindar daripada segala tipu daya syaitan. Yang keenam, tuan-tuan, ialah kita dapat membuat keutamaan dalam amalan. Keutamaan dalam amalan, kita mempunyai banyak tugas dan tanggungjawab. Tugas kita banyak, tanggungjawab kita banyak. Saya sebagai anak, sebab saya ada ayah. Saya sebagai suami, sebab saya ada isteri. Saya sebagai ayah, sebab saya ada anak. Saya sebagai pekerja, sebab saya ada majikan saya. Saya menjadi AJK masjid, kerana itu saya bertugas untuk bertanggungjawab tentang urusan masjid. Saya menjadi ahli persatuan, saya menjadi itu, saya menjadi jiran, saya menjadi itu, menjadi ini, tuan-tuan. Satu orang tugasnya cukup banyak, ada yang sedikit dan ada yang banyak sangat tugas. Yang semua ini memerlukan kepada keutamaan antara satu. Memahami keutamaan inilah suatu keperluan dalam kehidupan, dan ilmu ini perlu untuk kita perbaiki dan tambah baik. Supaya ilmu yang betul ialah ilmu yang dapat, apabila kita aplikasikan ilmu ini, kita tahu mana satu yang utama, mana satu yang utama, yang tidak utama. Prioriti ini, keutamaan ini, tuan-tuan, apabila kita melaksanakan ilmu, bila kita melaksanakan ilmu, bila kita apply, maka di situ kita nak utamakan yang utama dan kita ketepikan yang kurang utama. Di situlah kita akan tahu mana yang perlu kita belanja lebih, yang belanja kurang, mana satu yang kita perlu panjangkan, pendekkan. Ini yang kita sebut tentang fik keutamaan. Dan yang terakhir ialah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan pengetahuan kita tentang cara untuk memudahkan urusan kehidupan kita dalam bidang masing-masing. Kalau dia jaga guard dengan caranya, kalau dia cleaner dengan caranya, kalau dia sales manager, salesman dengan caranya. Semua ini ilmu-ilmu yang dia ada memudahkan segala urusan kehidupannya. Kalau kita lihat susunan tadi, yang ketujuh inilah barulah tujuannya untuk memudahkan urusan kehidupan. 1 sampai 6 ini semua berkaitan dengan cara dan berfikir yang betul tentang ilmu, supaya kita mempunyai hala tuju yang tepat dan betul tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah bila kita bincang tentang ilmu, maka hendaklah kita memahami bahawa ilmu Allah Taala ini luas. Yang kedua, bila kita bincang tentang ilmu, kita faham bahawa ilmu ini walaupun luas kali mana pun, kita faham apakah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan tuan-tuan berada dalam apa juga bidang sekalipun, hendaklah kita faham matlamat dan hala tuju daripada ilmu, bukan untuk merendahkan orang, tetapi untuk kita menambahkan pengetahuan kita, menambahkan perasaan takut kita kepada Allah, dan juga dapat menjadikan kita ini memberikan ada benda yang utama dan benda yang tidak utama dalam kehidupan. Orang yang menjadikan ilmu, menjadikan maklumat yang banyak yang dia ada, akhirnya dia mempunyai maklumat tapi maklumat yang sampah. Maklumat yang ada tetapi maklumat tersebut tidak membantu hidupnya. Banyak bincang tetapi tak membantu hidupnya. Ini merupakan suatu kerugian dalam kehidupan. Maklumat yang pasti dalam Al-Quran. Maklumat yang pasti dalam Al-Quran. Al-Quran ini dicerita pada masa sehingga akan datang. Kan? Maklumat yang kita ada, kan, kebanyakannya dia perkara yang lalu. Perkara yang lalu. Yang akan datang, yang pasti pada masa akan datang, Al-Quran. Kan? Maka kita tidak meninggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dalam kehidupan. Alhamdulillah tuan-tuan kat sini, selepas daripada subuh kita amalkan baca Al-Quran. Selepas daripada semayang subuh. Kan, walaupun mungkin kita pun tak tahu semua makna, tetapi kita berusaha untuk
nak meningkatkan pengetahuan dan juga menjadikan kita sayang dan suka kepada agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ke-11 ini Allah Taala Nabi menyebutkan bahawa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku adalah pemberi, aku adalah penyampai. Wallahu yu'ti, Allah Taala lah yang memberi. Penyampai ni maksudnya kan Rasulullah boleh cakap, tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Saya boleh cakap, tuan-tuan boleh cakap, tetapi yang menyampaikan hidayah itu adalah Allah. Kita berdoa. Tuan-tuan ada jiran, ada kawan, ada rakan, ada adik-beradik, ada siapa kenalan yang kita rasakan dia jauh daripada agama, jauh daripada datang ke masjid, kan? Jadikan mereka ini dalam doa kita. Kita doakan mereka, sebutkan nama mereka. Bila sebutkan, ya Allah berilah taufik dan hidayah, kan? Ingatkan muka-muka mereka yang berada di hadapan kita, yang berada di belakang kita, yang berada di belakang rumah kita, kiri dan kanan kita, yang berada dalam mungkin rakan sepejabat kita, mungkin adik dan abang kita yang kita rasa masih lagi jauh daripada agama. Sebutkan mereka, niatkan doa ini untuk mereka. Kata Rasulullah, dia pun ana qasimun, aku yang boleh memberi ilmu. Wallahu yu'ti, hidayah daripada Allah. Kita pun sama, kan? Kita cakap selebihnya hidayah daripada Allah. Antara usaha yang boleh kita buat kepada adik-beradik, kepada orang yang terdekat dengan kita, kan? Masukkan mereka dalam doa kita. Jangan lupa, kan? Kena doakan untuk mereka. Mereka yang jiran kat depan ni buat tak berapa nak elok dengan kita, kan? Yang ada satu pejabat yang mungkin macam-macam lah dia buat kat kita, doakan mereka, kan? Berilah hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah, kerana hidayah ni bukan milik kita. Rasulullah sendiri pun, tuan-tuan, kan, yang menjadi pendakwah, kan? Rasulullah adalah pendakwah, kan? Kita ni tak adalah apa sangat. Baginda sendiri Rasul yang mendakwahkan. Cuba nak mengislamkan Abu Talib, tak masuk Islam Abu Talib. Abu Talib tak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, kan? Abu Talib, Nabi duduk di sebelah, katakanlah pak saudara aku la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi di akhirat. Tak, kan? Tak masuk Islam Abu Talib, kan? Innama ana qasimun wallahu yu'ti, aku cuba sampai, kan? Allah Ta'ala yang memberi. Walan tazala hazil ummah qa'imatan ala amrillah, akan sentiasalah umat ini menjalankan urusan, menegakkan kebenaran, kan? Akan ada kebenaran dalam agama ni, akan ada penerusnya, la yadurhum man khalafahum, tidak ada yang boleh untuk nak menghalang mereka, hatta ya'ti amrullah, sehinggalah datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Penerusan kebenaran akan ada, diteruskan oleh umat Islam. Dan kita, biarlah kita berada pada mereka, bersama mereka yang menegakkan kebenaran. Ada orang kata, tuan-tuan, dia kata agama ini Allah Ta'ala jaga. Cuba kamu tengok cerita Abrahah menentang Kaabah, kan Allah Ta'ala jaga Kaabah daripada diserang oleh Abrahah, kan? Agama ni Allah Ta'ala jaga, jangan risau agama, Allah Ta'ala akan jaga. So, apa sikap kita? Adakah nak jadi macam Abdul Muttalib? Tak apalah, ini serah kepada Tuan Kaabah lah. Tuan-tuan, ini suatu penyataan yang salah, kan? Dia kata agama ni Tuhan jaga. So kita ni apa guna kita sebagai orang Islam, kan? Hadis yang disebutkan tadi, apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan bagi faham tentang urusan agama. Tapi kalaulah pemikiran, tak apa, agama ni Allah Ta'ala jaga, kita ni jangan risau, ini kefahaman yang salah tentang agama. Kerana Rasulullah SAW mempertahankan Islam, menegakkan agama, mengajak sahabat-sahabatnya menyampaikan agama, ini melaksanakan perintah, kan? Menjaga agama, bukanlah bila diberikan
Rasulullah cakap tak apalah agama ni Tuhan jaga, tak ada. Nabi tak sebut agama ni Tuhan jaga. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia menuntut kepada kita usaha, jihad, amal makruf nahi mungkar, semangat untuk melaksanakan perintah agama. Kan, bila ada perkara yang mungkar ditegur, kan, kita salut dengan mufti wilayah menegur tentang perkara-perkara yang tak kena. Kan, dia sebut nak ceritakan tentang keperluan untuk kita menegakkan agama dan menegur perkara-perkara yang tak baik. Kerana inilah tujuan daripada ilmu dan kita mempertahankan agama sebutkan dalam hadis ini. Dan tazala hazil ummah qa'imatan ala amrillah. Ummah ini akan terus menerus mempertahankan agamanya, tidak ada yang menghalang melainkan sehinggalah nanti datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada. Walaupun masyarakat sekarang makin teruk masalahnya, normalisasi, tapi biarlah kita berada dengan mereka yang mempertahankan agama. Mudah-mudahan kita akan selamat menjadi orang yang faham agama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ringkasnya pada pagi ini, apa yang saya ingin memperingatkan diri saya terutamanya tentang tujuan daripada ilmu. Problem statementnya ialah banyak ilmu yang ada kebelakangan ini, banyak maklumat yang ada kebelakangan ini. Persoalannya, adakah maklumat yang ada, adakah ilmu yang ada itu dalam apa jua bidang mampu membawa hala tuju manusia ini dengan hala tuju yang betul ataupun sebaliknya. Maka kita telah pun bincang tadi tujuan-tujuan ataupun ciri ilmu yang bermanfaat yang dapat memandu hidup kita. Mudah-mudahan kita akan dapat menjadi khairan yufaqihu fiddin, mendapatkan kebaikan dan kita faham dalam urusan agama. Faham dalam urusan agama tak semestinya di ustaz, tetapi dalam apa jua bidang pun yang penting kita faham dalam urusan agama, tahu asas-asas agama, dapat melaksanakan agama yang betul dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala jadikan kita bersama orang yang penerus dan penegak kepada kebenaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita bersama. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.